Okey, Assalamualaikum. Nama saya Izzat Effendi. Okey, kita jumpa lagi dalam channel Izzat Effendi. Alright, so hari ni malam ni macam ada free sikit. Okey, so aku just nak share dengan korang semua siapa yang nak kalau korang tengah nak fahamkan proses nak beli rumah subsale lah. Ini aku share ni bergaya apa? Aku share mengikut pengalaman aku sendiri. Okey, beli rumah subsale lah. Okey. So, so biasanya kalau orang nak beli rumah ni, kita akan banyak faktor lah nak beli rumah subsale ni. Korang kena, yang pertama sekali kita kena check, kita kena check kita punya kelayakan. Untuk buat loan. Lepas tu dah tahu kelayakan, baru kita survey rumah. Dekat mana korang nak duduk, kan, dekat dengan office korang ke. Macam aku memang aku cari rumah yang dekat dengan office aku lah, supaya senang aku nak balik rumah, nak makan tengah hari, aku nak mandi ke kan. Tapi terpulang dekat individu lah, macam mana rumah korang tu. So lepas tu benda yang korang kena consider juga ialah harga bulanan rumah lah yang korang nak bayar tu. Contohnya macam dulu aku sewa rumah 1,000. Lepas tu aku beli rumah pun aku memang aku bayar rumah tu pun 1,000. Sebab apa? Sebab aku tak nak terbeban. Contohnya lah, aku sewa 1,000. Lepas tu bila aku beli rumah, aku bayar rumah tu contohnya aku kena bayar 2,000. So aku kena tambah komitmen aku lagi 1,000. Kan, aku sewa asalnya dulu 1,000 je. Bila beli rumah, dah beli rumah bayar 2,000. So komitmen lagi 1,000 tu banyak aku nak tanggung. So aku cadangkan dekat korang, kalau nak beli rumah ni, tak kisah nak beli rumah subsale ke rumah undercon ataupun rumah baru ke, carilah rumah yang korang mampu bayar. Okey, macam tu. So bila korang dah tahu rumah tu korang nak beli, so inilah proses nak beli rumah. So ini aku cerita berkaitan dengan proses beli rumah subsale. Subsale ni maksudnya rumah second. Kita beli atas tangan. So step yang pertamanya ialah yang korang kena tahu, ialah yang pertama, bila korang dah setuju, korang jumpa ejen lah. Jumpa ejen. So kau jumpa ejen, kau setuju, nanti ejen akan keluarkan surat lah. Nama surat tu LTP lah nama dia. Nama Letter to Purchase. Aku pun lupa nama surat tu, borang tu. Tapi aku cakap Letter to Purchase. Korang sign, jumpa ejen lah. So ejen akan sign. Lepas tu korang pun sign lah untuk setuju beli. So rumah tu dah booking atas nama korang. So dekat sini ejen terlibat lah. Ejen terlibat. Next step ialah bila korang dah sign LTP, lepas tu korang kena bayar deposit 3%. Ni duit lah. Kena keluar duit. 3%. Contohnya kalau korang beli rumah tu 200,000, 3% kena bayar 6,000 lah. So 6,000 ni korang bayar dekat siapa? Dekat ejen. Nanti tapi korang kena pastikan korang bank in duit tu bukan nombor account agent, tapi nombor account company agent tu. Contohnya kalau aku beli hari tu dengan Azmi & Co, so korang kena bank in dalam account bank Azmi & Co, bukan account bank personal. Salah. Kalau dia bank in dalam account bank personal, korang kena hati-hati. Alright, so next ialah bila korang dah buat depo. Dah buat depo. Lepas tu nanti ejen akan minta detail korang lah. Korang punya payslip, IC, semua untuk submit loan. So masa ni bila bank dah lulus, nanti bank akan bagi letter offer. LO lah, letter offer bank lah. Masa tu korang boleh tengok lah berapa persen korang punya loan. Biasanya rumah subsale ni memang bank akan offer 90% lah loan, 10% korang nak bayar. So masa ni melibatkan siapa? Melibatkan banker lah. So kalau korang setuju, jumpa banker, sign letter offer tu, settle. So next step ialah korang kena bayar baki depo 7%. Biasanya 7% depo ni biasanya orang akan keluarkan EPF lah. So EPF ni korang keluarkan, bayar dekat siapa? Bayar dekat lawyer. Masa ni lawyer akan ambil tindakan lah. So lawyer akan uruskan semualah. So dah bayar dekat lawyer, dan juga sama juga korang kena bank in dalam account trustee diorang, bukan account bank personal lawyer tu. So korang kena aware tu lah.
So next ialah korang kena, bila korang dah lawyer dah bayar dekat lawyer, next step ialah korang kena bayar lagi legal fee. Okay, legal fee ni kena keluar duit lagi lah. Okay, legal fee. So legal fee ni korang boleh bayar guna duit EPF. Okay, di mana legal fee ni korang kena tahu dia ada SMP, Sale and Purchase Agreement dengan loan. Biasanya lah macam aku beli rumah hari tu, bank dah bagi siap-siap lah lawyer ni, di mana lawyer ni okay, dia yang akan uruskan SMP dengan loan punya legal fee. Tapi ada setengah ada banker ni dia ada setengah banker dia bagi lawyer untuk loan je, SMP ni orang lain. So depends kat korang lah. Okay, biasanya banker akan sekalikan je legal fee ni, satu lawyer je. SMP dengan loan ni lawyer yang sama. So korang bayar lah dekat lawyer tu punya legal fee tu. Biasanya kalau macam rumah 250,000, hari tu aku punya legal fee 9,000. Kalau 9,000 bahagi 280,000, okay, so anggaran je lah. Anggaran legal fee dalam 3% daripada harga loan rumah. Macam tu. So dah settle legal fee, korang dah bayar semua. Okay, masa ni lah korang kena push lawyer. Sebab masa ni lawyer akan buat macam-macam lah, jumpa pejabat tanah lah, bagai semua kan. Masa ni kena follow up, korang kena follow up lawyer ni. Kalau korang tak follow up kan, nanti macam-macam lah, itulah inilah nanti. Sebab kita dah dapatkan kunci, dapatkan kunci rumah tu. So last sekali ialah bila dah nak settle semua, nanti korang kena bayar valuation fee. Valuation fee ni sikit je. Itu aku bayar 900 bahagi dengan 280, dalam 0.3%. Rendah je lah, tapi korang boleh discount lah. Korang sebenarnya valuation fee ni korang boleh, sebab dia punya paperwork tu macam paperwork budak tingkatan 3 tau. So macam valuation fee ni kalau dia pau korang 900, kau cubalah dapatkan diskaun 700 ke 500 ke. Sebab bagi aku valuation fee ni macam mahal sangat, padahal dia punya inspection tak adalah banyak sangat. Okay, itu sajalah yang aku nak share. Okay, so valuation fee ni ada value lah datang, dia tengok rumah kau, value semua settle, last kali baru dah dapat kunci rumah. Itulah proses beli rumah subsale. So apa yang aku nampak, kalau beli rumah subsale ni kita boleh tengok lah keadaan rumah tu. Okay, itulah proses. So kalau kepada korang semua yang mencari rumah subsale ni, inilah proses dia untuk korang faham. Kalau rumah baru lain, okay, tak apa, nanti aku share pula. Kalau rumah baru ataupun nama rumah dia under construction, yang tu lain lah. Biasanya kalau rumah under con ni, dia ada ni ada LTP ni ada, depo ni tak ada, letter offer ni ada, deposit tak ada, legal fee tak ada, valuation fee pun tak ada. Maksudnya kau kena bayar just ni je lah, deposit je lah. Dia ada juga yang kena deposit. Ada juga yang kena deposit, tapi tak banyak mungkin booking, kita panggil booking dalam 500 ke 1000. Tengok tengok kita panggil dia punya developer tu punya cost kan. So itu sajalah nak share dengan korang. Alright, so semoga bermanfaat. Assalamualaikum.